Boleh. Okay, Assalamualaikum and good morning everyone. So hari ni saya akan present untuk chapter 2 Kinematic of Linear Motions. Okay, so dalam chapter ni kita akan belajar pasal graph. So dari 3 graph. Graph yang pertama, displacement time graph ataupun S over T graph. So dia displacement over time, and then the gradient is equal to velocity. Horizontal line or gradient equal to 0 means that object is at rest, not moving and stationary. Non-horizontal straight line is equal to constant velocity. And then intersection on time exists return to its original position. Okay, so yang Okey, dekat so bawah tu, dalam graf tu sepatutnya Aisyah labelkan S lah ya. Dekat y-axis tu labelkan sebagai S. okay. Mm-mm. So itu graf dia, constant velocity, zero velocity. Okay, so kita pergi next pula. Velocity time graph. Velocity time graph ni dia V over T, velocity over time, and gradient kalau positif dia acceleration, kalau negatif deceleration. Horizontal line or gradient is equal to 0 means that dia constant velocity. Non-horizontal straight line is equal to constant acceleration macam dalam graph tu. Intersection on the time axis T is equal to object stop. And lastly, area under graph equal to displacement. Okay, korang boleh tengok kat gambar ni. Object at rest waktu first and then dia start naik, constant acceleration and so on. Okay, next. Acceleration time graph is equal to A over T, which is acceleration over time. And then area under graph is change in velocity. Positive acceleration equal to velocity increase. Ini korang dapat tengok kat lecture note. Acceleration equal to 0 means that object is stationary, constant velocity. And last one is deceleration, velocity decrease, change direction, opposite. So kalau korang tak faham untuk graf ni, nanti Medium boleh terangkan lebih detail. Aisyah dah buat Kita dah buat cantik dah tu. Okey, so kita mengkaji graf dulu sebab daripada graf tu pun kita boleh kenal pasti apa keadaan objek tersebut ya. Baik, so graf yang pertama ialah graf displacement melawan masa. So kat sini dia mestilah kita labelkan sebagai S ya. S against S, unit dia biasanya meter atau sentimeter. Displacement against T unit dia adalah second ya. So bila awak tengok tajuk graf tu S, that means itu graf displacement ya. Okey, melawan masa Jadi graf dia ada, kalau kamu tengok Aisyah ada tunjuk kat sini 1, 2, 3, 4, 5 Jadi kita tahu bahawa hal laju, apa formula untuk hal laju? Tapi ingat lagi formula untuk hal laju. V sama dengan Displacement over time. so that daripada sini yes, so that daripada sini awak nampak S against T maksudnya gradient of the graph kan. Okay, gradient of the graph. So you tahu gradient of the graph itu adalah kecerunan dia dan sama juga dengan velocity. Jadi untuk graph displacement against time, gradient dia adalah velocity. Ya, ni. Okay. So kalau graf ini lurus, maksudnya kita dah belajar last week, kalau graf itu straight line, maksudnya gradient dia constant ya. Okay. So kalau dia constant, maksudnya velocity pun akan constant. So kalau tengok daripada graf 1 hingga 5 tu, yang mana menunjukkan velocity constant?
1. Graf 1 ya. Baik, kemudian kalau awak tengok graf yang kedua tu, baik, macam mana pergerakan objek dia? Saya bagi contoh pergerakan dia ya. For example, bergerak daripada A ke titik B. Okey, katakan kereta itu bergerak sejauh 10 meter dalam masa 5 saat katakan ya. So dia bergerak ke kanan. Okey. Kemudian kereta itu berhenti katakan. So dia berhenti medan buat garis putus-putus. Okey. So kalau berhenti that means masa dia berjalan tapi S dia sama je 10 meter. Okey, T dia katakan bertambah menjadi 10 saat katakan ya. So bila objek tu berhenti diwakili oleh graf yang kedua ni. Maksudnya jarak dia sama tapi masa dia berjalan. So bila graf lurus ni maksudnya objek tu berhenti. Sama juga ni. Objek tu tidak bergerak Okey. So kalau objek tidak bergerak, kamu pun tidak ada kecerunan. That means masa ni zero velocity. Okey. Alright. Okey, graf yang keempat ni ini maksudnya pergerakan dia tidak seragam. Ya. Tidak seragam, for example, pertambahan displacement tidak selaras dengan pertambahan masa. Kalau ini dia pertambahan yang seragam. Yang ini increase tapi dia tak seragam. Ya. Okay, so kita kata ni accelerating. Kenapa dia accelerate? Because awak tengok dia punya gradient dia. Adakah gradient bertambah atau berkurang? Okay, katakan ni gradient yang pertama. Ni gradient yang kedua. Okay, so you nampak gradient dia bertambah ke berkurang? Bertambah. Ya, kenapa dia bertambah? Kerana dia lebih tinggi ya. Y lebih tinggi daripada Y2 lebih tinggi daripada Y1. That means you tahu dia gradient dia bertambah. Ya. Okay. So kat situ kita kata dia accelerate. Ya. Baik. Kemudian you tengok graf yang kelima ni. Okay. Graf yang ni. Okay. So you can predict lah. Dia bertambah ke berkurang gradient dia. Kurang. Okay. Kita tengok ya. Ini gradient awal. Ini gradient akhir. So kecerunan dia semakin landai. So that gradient M berkurang. So dia decelerate ya. Dia bila M berkurang, that means velocity berkurang, so dia decelerate. Okay. Alright. Ada soalan tak daripada sini untuk graf displacement against time? Okay, masa bila akan berlakunya hal laju negatif? Masa bila? Ataupun masa bila dia you akan dapat displacement negatif dulu? Dia decelerate mana? Graf you macam mana keadaan graf you apabila displacement dia negatif? Dia turun bawah. Yes, dia akan turun bawah So that saya tambah graf kat sini. Contoh graf ni dia akan turun lah. So masa tu displacement dia akan jadi negatif. Okay. Right. Baik, kemudian kita tengok graf velocity melawan masa. Velocity, Madam. so kalau velocity, yes. Yang tadi tu, kalau displacement, kalau pergerakan dia tukar arah je, dia jadi negatif.
Macam ni lah. Maksudnya katakan dia bergerak dari A pergi B kan. Kemudian bila dia patah balik, masa tu graf dia akan turun bawah lah. Dari B dia akan pergi ke A semula. Katakan A ni adalah titik asal dia O. 0. Ni A. 0. Katakan dia pergi sini and then dia pergi pula kiri. So apa bentuk graf dia? Okay, katakan ni jarak dia 5 meter. Dari sini 5 meter. Kemudian dia patah balik sehingga kembali kepada keadaan kosong. Kemudian sini katakan 3 meter. Tapi negatif ya. So graf awak akan jadi ini. Kemudian dia turun balik. Kemudian dia pergi negatif lah. So ini negatif 3. Ini 5. Okay. So katakan A ke B masa dia adalah katakan T dia 2 second. B ke A katakan T dia A to B in 2 second. B ke A in 3 second. And then di sisi A ke C in 2 second. So this is time you lah. 2. Ini A, B, ini C. Okay. Sini masa dia berapa? In 3 second, so 5 lah kan? Betul tak? Sebab 2 campur 3, dia jadi 5. And then, tambah lagi 2 second, so ini masa dia 7. Alright. Boleh. Awak kena tambah masa dia tau. Awak jangan 2, 3, 2 tak boleh. Awak kena tambah masa dia. Sebab from A to B, masa dia 2 saat. Katakan ya, dia bagi masa. And then B to A balik, dia bagi masa 3 saat. So 2 campur 3, 5 kat sini. Okay, and then dia terus pergi ke negatif. Sebab tu graf dia turun. Ya. Negatif 3. Berapa saat? 2 saat. So, campur lagi lah. 5 campur 2, 7. So, kat sini 7 lah. Okay, faham? Madam. Hmm. So, velocity dia constant juga ke? Velocity dia constant tapi awak kena kira lah. Velocity A ke B ni adalah 5 bahagi 2. So, velocity dekat from A to B adalah berapa? 5 bahagi 2 berapa? VAB sama juga dengan 5 bahagi 2 2.5 kan? Tapi untuk yang ini awak kena kira lah. So sini berapa? Laju akhir dia berapa? V. Okay, awak kalau kira buat kaedah betul-betul ya. B ke A. That means laju akhir dia adalah VBA sama dengan displacement final tolak displacement initial bahagi T final tolak T initial kan. Okay. So yang final tu berapa? Displacement dia dekat titik sini. Kosong kan? Betul tak? So dia jadi apa? Dia jadi kosong tolak 5 ya, sini 5. Ramai pelajar dia buat 5 tolak kosong. Padahal yang final kat sini, yang initial kat sini, sebab tu nanti dia tak dapat V negatif kalau 5 tolak kosong. Dia kena kosong tolak 5 ya. Ramai pelajar silap kat situ. So, madam fokus kat situ. Kosong tolak 5. Masa akhir dia ialah 5. 5 tolak 2, 3. So sama tak velocity dia? Tak. Yes, velocity yang sini memang sama. Tapi yang ini tak samalah dah kan. Yang ini memang velocity dia sama. Tapi untuk yang lengkung yang ini dia lain, you kena kira. Okay, so dapat hal laju dia negatif ke positif? Negatif. Dia tu 5 tolak 2 kan?
apa dia? Dia punya time tu 5.2 kan? Sorry, 5.2. 2. So, dapat berapa agak-agak? 5.2, 3. 5 bahagi 3. Cuba tengok sikit, 50 bahagi 3 kosongkan berapa? 7. Berapa? 1 point something Negatif 1.67. 1.67. Okey, negatif ke positif? Negatif. Okey, apa maksud negatif di sini? Hal laju negatif, apa maksudnya? Dia tukar arah. Dia tukar. Yes, dia tukar arah. Ya. Sekarang dia daripada A ke B ke kanan, positif. Sekarang pergerakan dia B ke A. Ini. Saya dah nampak kan dia pergi ke kiri. And then dia terus bergerak ke kiri. Okey, cuba kita kira dia punya kecerunan untuk A ke C. Ni. Cuba kira kecerunan dia. Sebab kita nak tahu hal laju dia positif ke negatif. Ini AC sama dengan S final tolak S initial bahagi T final tolak T initial. So S final dia berapa? Negatif 3. Negatif 3. Yang lain respon lah juga. Tak ringan-ringan sikit mula jawab. Kalau tak confident tak apa, salah. Asalkan meriah kelas kita. Okay, and then tolak berapa? S initial dia berapa? Kosong. Yes, kosong. Bahagi dengan masa dia 7/5. Kan? 7/5. So you boleh predict tak dia punya velocity dia positif ke negatif? Negatif. Negatif. Menunjukkan moving in different direction. Ya. So you dah nampak kan untuk graf displacement against time, bila dia different direction you tahu bentuk graf dia macam mana. Ya. Okay. Alright. Kemudian you kena take note jugalah graf yang bentuk ini dan bentuk ini. Kalau lengkung macam ni dia ada acceleration. Ya. Kalau lengkung macam ni dia ada deceleration. Ya. That means ini hal laju dia bertambah, ini hal laju dia berkurang. Okey. Ada soalan? Sebelum saya... Tak ada ya? Now kita tengok velocity time graph. Velocity time graph. So tajuk dia mestilah V MS negatif 1 atau CMS negatif 1. Ini against time. Okay, so apa yang diwakili oleh gradient of the graph? Kita tahu? Acceleration. Yes, acceleration. Senang ya, acceleration. And then kita tengok lagi apa. Kalau horizontal line, inilah horizontal line. Maksudnya dia tidak ada gradient, so acceleration dia mestilah kosong. Maksudnya masa ini hal laju dia sama. Katakan kalau dia mula bergerak dengan, let's say Madam bagi nilai lah kat sini ya. Katakan nilai kat sini 10. Okey, sepanjang masa ni dia bergerak dengan 10 meter per second. Kalau kat sini dia tak bergerak lagi sebenarnya ya, betul tak? Sebab velocity dia berapa kalau kat sini? Kosong. So sebenarnya dia tak bergerak lagi. Okey. Kemudian kalau graf ni macam ini, maksudnya hal laju dia bertambah atau berkurang? Bertambah. Hal laju bertambah. So bila hal laju bertambah, you tahu dia ada acceleration lah ya. Dan acceleration dia diwakili oleh gradient. So kalau graf lurus, setakat ni gradient dia samalah ya. Okey. Tapi adakah gradient sini sama dengan gradient sini? Tak. Tak.
tak sama. Awak kena kira Awak jangan kata gradient sini sama dengan gradient sini. Dia tak sama. Tak semestinya sama. Okey. Baik, apakah maksudnya kalau graf dia macam ni? Kalau ini laju dia bertambah daripada 0 ke 10. Kalau sini apa Laju berlaku? Kurang. Yes, kamu nampak laju dia mula daripada 10 berkurang menjadi 0. Ya? Okey, now kita bagi nilai supaya kita boleh kira nilai dia ya. Okey, cuba kira kecerunan dia. Let's say Madam bagi masa kat sini. Sini 2, sini 4. Okey, so cuba kira kecerunan untuk yang pertama ni. Dari A ke 5. A. 5. So 5 positif ke negatif? Positif. Acceleration A ke B sama dengan 5. MS negatif 2. Okey. Baik, katakan sini Madam bagi masa dia sini 6 ni 7. Okey. So untuk yang C, katakan ni C ya. C ke D ni. Berapa acceleration dia? Negatif 10. Negatif 10. So awak boleh kata apa kalau acceleration negatif 10? Dia berkurang laju dia. Laju berkurang. Ya. Maksudnya ini maksud dia laju dia berkurang. Ada tak dia mention kat sini? Ni. Acceleration ya. Okey? Faham? Okey. Jadi sepanjang C ke D, adakah acceleration dia berubah? Constant. C ke D berapa? Sikit C ke D, acceleration dia sama, bertambah atau berkurang? Berkurang. Acceleration from C to D. Acceleration. Adakah acceleration dia constant, bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang tu dah salah konsep tu. Sebabnya kita tengok ya. Constant. Dia constant. Sebab kan graf dia lurus. Yang berkurang apa? Velocity. Yes, velocity yang berkurang ya. Jadi hati-hati bila awak mentafsir graf ya. So acceleration ni constant. Ya. Constant acceleration dia. Kenapa dia negatif? Kerana laju dia berkurang. Ya. So kita panggil dia deceleration. Ya. Alright. Okay. So V berkurang. Tapi acceleration constant, nilai dia adalah negatif. Ya. Alright. Boleh faham? Okay. Katakan. Okay. Kita tambah graf tu. Macam yang untuk yang ni V against C. Okay. Kalau graf saya macam ni, apa berlaku? Kecutan Apa you nak bertambah. tafsirkan? Apa dia? Kecutan bertambah. Yes. Yang ni baru acceleration dia bertambah. Sebab you nampak kecerunan dia bertambah. So M bertambah, A bertambah. Okay? Kalau graf dia macam ni, kita tengok V ya. Bila baca graf setiap kali mesti tengok tajuk dia. Sekarang tajuk dia V against C. Okay, kalau graf macam ni, apa you tafsirkan tentang graf tu? Apakah yang diwakili oleh kecerunan? Ya, kecutan apa? Amirul? Okey, kecerunan ni bertambah kecutan berkurang. Kenapa kecutan berkurang? Kecerunan ni berkurang.
Kita nampak kecerunan ni berkurang. Ni kecerunan mula-mula, ni kecerunan akhir. So, sketch saja dah nampak dah. Kecerunan dia berkurang. Okey. Okey. So, apa maksudnya yang katakan daripada C ke D ni? Yang ni apa maksud dia? Katakan dia bagi nilai sekejap dia bagi nilai dulu. Senang dia nak kira nanti. So, katakan ni 10, ni V, MS negative 1 against T second 10. Dan ni masa 2, ni masa 3, ni masa 5 katakan. So, ni negatif 20. Alright. So, from C to D, apa you tafsirkan dia? Constant declaration. Constant acceleration, yes. C to D. A constant. A negatif ke positif? Negatif. Negatif. Okey, kita cuba kira. And then laju dia bertambah atau berkurang? Berkurang. Laju bertambah ke berkurang? Tambah. U bertambah. Tapi U bertambah. English, tapi direction dia? Kenapa dia negatif kat sini? Apa maksud pergerakan dia? Ke arah. Menukar arah. Ya? Okey. So, kalau saya nak lukis pergerakan ni dalam satu storyboard, maksudnya ini kedudukan, dia bagi pen warna lain lah ya, you all nampak sikit. Ni A, ni B, ni C, ni D. Okay, so saya buat storyboard dia. A, B, and then B pergi C, and then C pergi D. Ni storyboard dia. Okay, A ke B, laju dia sama je. 10 ms negatif 1 dalam masa 2 second. And then bila dia sampai B, dia patah balik laju dia berkurang. Laju dia berkurang. So laju dia berkurang sehingga laju dia mencapai kosong. Ya. Kemudian, dia bukan patah balik, cuma laju dia berkurang saja. Dia belum patah balik lagi. Okay, macam mana Madam nak gambarkan dia? Laju dia berkurang. Okay, kita boleh buat macam ni, boleh jugalah ya. Ni kosong, laju kosong, ni laju 10. Kemudian laju dia berkurang pergi kosong. Kemudian dia bergerak dengan laju negatif. Ini. Ini maksudnya dia menukar arah pergerakan dia. Bergerak dengan laju negatif. Ya. Ini maksud dia 20, negatif 20 Okay, so dia kata laju dia bertambah tapi dia menukar arah. Okay. Baik. So, kita fokus dekat C to D. Awak rasa acceleration dia negatif ke positif? Kita kira lah, kita nak check dia positif negatif. So, V tolak U bahagi dengan T final tolak T initial. Okay. V dia berapa sekarang? Negatif. Tolak dengan laju awal dia. So, bahagi dengan masa dia 5 tolak 3, 2. So, dia dapat negatif 10. So, bila laju negatif ni, maksudnya direction of motion dia tu opposite dengan direction motion asal dia. Faham?
Okay, Hidden. sebelum tu dia apa dia? Acceleration negatif 2 kan? Acceleration, yes. 20 bagi 10. Kita kira acceleration kan? Acceleration. Salah. 20 bagi 10. 20 bagi 2, 10. MS negatif 2. Thank you. So acceleration dia negatif. Ya. Apa contoh acceleration negatif? Yang paling senang dekat real life kamu. Brake, kereta kita brake. Kereta. Betul. Undur kereta. Yes, undur kereta tapi hal laju kamu bertambah. Hal laju kamu, acceleration kamu kat sini sama ke ataupun bertambah? Acceleration dia sama ke bertambah? Bertambah. Constant. Sama. Constant. Acceleration sama tapi hal laju kamu Berkurang. Decrease. mana boleh? 0 ke 20? Betul dah dimension kata undur kereta. Undur kereta maksudnya daripada hal laju kosong you undur, hal laju dia bertambah tapi different direction. So that acceleration kamu pun akan jadi negatif. Faham? Hal laju bertambah. Okey, hal laju bertambah, acceleration sama sepanjang masa diundur, tapi acceleration kita negatif. Maksudnya direction of motion you in different direction. Okey. Madam. Ya. Kalau C ke D, hal laju bertambah kan? Yes. C ke D hal laju bertambah. Kalau B ke C? B ke C hal laju berkurang. B ke C hal laju berkurang. Tapi you dapat acceleration you bertambah ke acceleration you positif ke negatif? B ke C ke mana? Acceleration kita negatif juga. Ya. So, acceleration negatif ada dua keadaan apabila velocity you berkurang. Satu lagi, apabila kamu bergerak in different direction. Okay? Kamu bergerak in different direction. Pun you akan dapat acceleration negatif. Okay, now kita tengok acceleration time graph. Jadi untuk case kita cuma consider constant acceleration. Sebab tu untuk acceleration time graph, kita tak ada graph yang macam, kita cuma ada graph yang lurus saja. So kita tak ada graph A against T, kita tak ada graph macam ni. Okay, kita tak ada graph yang macam ni, tak ada graph macam itu. Ya. Untuk kita punya syllabus kita sebab tu kita punya tajuk is uniform accelerated. Uniform accelerated we only consider when your acceleration is constant. Okay, so your graph is ini je lah yang ada. Sama ada dia constant positif ataupun constant negatif. Okay, so ini dipanggil deceleration. That means bila dia berlaku apabila velocity decrease ataupun dia changing direction. Inilah yang case tadi tu. Ya. Kalau sini velocity you decrease, you akan dapat deceleration. Kalau sini changing direction pun you akan dapat deceleration. Faham tak? Faham. Ya. Ya. Deceleration ada dua keadaan. First is when your velocity decrease. Second apabila you changing direction. Ya. Okay, ada satu lagi graf untuk velocity. Katakan velocity saya daripada sini, dia naik atas. Graf saya daripada katakan sini 10, dia pergi ke kosong. Dia kosong lah kan?
Hence negative 1 t second. So katakan in 5 second, objek saya bergerak daripada negatif 10 pergi ke kosong. So you rasa acceleration dia berapa? You rasa acceleration dia positif ke negatif? Positif. Kita kira lah. So A sama dengan V tolak U bahagi dengan T. Ya? Okay, V kamu berapa sekarang? V kita adalah berapa? Berapa V awak? Kosong. Kosong. Tolak. Negatif 10. Negatif. Okay. Negatif 10. Bahagi dengan 5. So you dapat A dia berapa? 2. 2. Negatif 2. 2 kan negatif 2? 2. 2. Yes. So you nampak tak sekarang ni acceleration you akan jadi positif. Ya? So yang mana satu? 1, 2, 3, 4. Yang ni? Dan tadi itu. Yang mana? Yang ni? Ah. So ni graf yang macam kita ni tadilah. So that velocity berkurang. So daripada negatif ya. Daripada arah negatif, velocity dia berkurang. Katakan contohnya macam Dimension cakap tadilah bila reverse. Dia reverse tapi velocity dia berkurang. Daripada dia reverse 5 meter per second, terus pergi, dia berhenti. Berhenti kat sini. Okay? Itu maksud dia. So, bila velocity dia berkurang in negatif, acceleration dia akan constant. Bila graf lurus saja acceleration constant, tapi acceleration kamu adalah positif. Okay? Okay. So, ini graf V against T dia. Tapi graf S against T dia, graf dia macam ni. Velocity dia berkurang. In displacement, kalau you nampak displacement turun bawah, that means dia adalah different direction. Reverse lah, kereta reverse. So ini graf V against T dia, so ini graf A against T dia. Okay. Alright, saya nak kamu cuba dulu, nanti kita discuss balik yang ni ya. Kita ambil satu contoh pengiraan untuk total distance, total distance and total displacement. Okay, determine total distance travel by lift and displacement. So, satu dia tanya total distance, satu dia tanya total displacement. So, kalau apa beza total distance and total displacement ni? Kalau distance, jarak yang diorang lalu. Kalau displacement, jarak terdekat. Macam mana? Ulang lagi sekali, medium tak apa jelas. Kalau distance, jarak keseluruhan yang dia lalu. Kalau displacement, jarak terdekat yang madam. Bukan yang madam. Okey, ada lagi tak jawapan lain nak bantu Amirul? Yang lain? Ramai diam macam ni? Kalau displacement dia velocity berkurang kena jadi negatif. Tak. Ya. Cuba. Kita tahu kalau graf V against T, area under the graph adalah distance or displacement dia. So sekarang dia sudah cari distance dengan displacement. Siapa nak jawab tadi? Faris? Siapa? Kalau displacement dia, kalau nak cari kat graf ni, kita ambil luas bawah kecerunan tu. Kalau displacement dia. Kalau distance? Kalau distance kita ambil dekat
Okay, kamu tahu kan kalau graf V against T, yang bahagian atas ni, direction dia positif ke negatif? Positif. Yes, kalau graf V against T, atas ni direction dia masih positif. Kalau kereta tu dia bergerak ke depan. Kalau bawah ni, kita tahu tadi bila graf tu di bawah saja, that means gerakan dia negatif. That means kereta tu bergerak ke belakang. Okay. So, kalau distance maksudnya kita ingat lagi. Distance ini adalah skala kuantiti. Displacement, vector quantity. So, maksudnya kalau distance, kita tidak mempertimbangkan arah positif atau negatif. Kita campur je. Atas, campur, bawah. Kita tak kisah dia arah positif atau negatif sebab kita nak ambil nilai saja. Tapi kalau displacement, you have to consider direction. That means kalau atas, kamu kena positif. Bawah, kamu kena letak tanda negatif. Faham? Displacement. Sebab displacement consider ya. So macam mana kita nak kira? Kita ambil contoh. Mana tadi contoh dia? Ni. Tengok. So, dia ambil lah sebab ini banyak dia punya bentuk dia, dia tak sama dia punya acceleration dia kan. So you kena ambil A1, A2, A3. So A1, A2, A3. Then A4, A5, A4, A5. So kalau distance, semua positif. Dan you campur dapat 115. Okay? Tapi kalau displacement, A1, A2, A3, A1, A2, A3, positif. Nampak tak? Manakala A4, A5, A4, A5, negatif. Displacement dia. So, cuma dapat displacement dia 15. Okay? Okay, jelas? Jelas. Yes, madam. Alright. Madam, so kiranya displacement dia ambil sekali dengan sign lah kan madam? Yes, displacement sign sebab dia vector quantity. You kena consider arah dia. Dia tak boleh campur terus je. Okay? Alright. Kemudian apa lagi soalan yang mungkin mengelirukan? Okey, daripada graf ni apa kita kata? 0 hingga 5, dia hal laju bertambah, ni hal laju bertambah, ni hal laju constant, ni hal laju apa? Berkurang, sini Constant. constant ataupun hal laju kosong maksudnya apa? Tidak bergerak. Tidak Tak bergerak. bergerak. Sini hal laju Tambah. tambah tetapi Opposite direction. Buka arah. mengadu ke arah. Sini hal laju Constant. dan sini hal laju Negatif 4. berkurang. Kat dia reverse, mula-mula hal laju dia negatif 4, kemudian dia reverse terus dia berhenti kat sini. Ya? Itu maksud dia. Alright. Okay. Kemudian sketch graph of acceleration. So kena kira satu persatu lah. Ini berapa acceleration dia, sini berapa, sini kosong acceleration. Okay, so you rasa sini positive acceleration ke negative acceleration? Negatif. Negative acceleration because velocity Decrease. Decrease. ini Zero acceleration. 0. Okay, sini positive acceleration ke negative acceleration? Negatif. Negative acceleration. Negative acceleration because Change of direction. Velocity increase by opposite direction. opposite direction. Sini constant, 0 acceleration. Sini Positive acceleration.
Negative Positif. acceleration ke Positif. positive acceleration? Positif. Positive acceleration. Okay. So acceleration kira satu persatu. So nampaklah ni graf dia. Okay. Acceleration against time. Alright. Okay. Jadi saya rasa kita sampai situ dulu untuk hari ni. Tak sempat untuk equation. So equation tu senang je, tak ada masalah ya. Graf tu, so graf you all memang kena faham betul-betul Okay, jadi untuk kelas hari ni kesimpulan dia, rumusan kita, summary kita, dua cara untuk two ways to understand the motion, okay, atau calculate the value or calculate, okay. First, melalui apa? Kaedah graph, dia faham graph tadi. So that kalau untuk kira graph tu sama ada daripada gradient ataupun area under the graph Okay. And then kaedah yang kedua adalah gunakan equation. So equation ni kita akan bincang balik on Wednesday. Wednesday kita akan bincang macam mana nak faham motion dan kira nilai menggunakan equation. Okay. So hari ni kita cover sini je graf Alright. Baik, so untuk graf kita ada berapa jenis graf? 3. Ya, iaitu graf apa? S over T, Displacement. S over T. Yang kedua, over T, over T. Yang ketiga, A over T. T. And then you ingat, adakah A tu changing ataupun untuk case kita cuma fokus, kita cuma hadkan A tu adalah A sentiasa constant saja. Okay. So, apa yang dimaksudkan dengan kecerunan untuk graf S against T? Velocity. Velocity. Dan apa yang dimaksudkan dengan kecerunan untuk V against T? Acceleration. Acceleration. And then untuk V against T ada satu lagi, you boleh cari distance or displacement using area under the graph. Gradient. Gradient tu acceleration. Kalau area adalah distance or displacement Okay, itu yang penting.